Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni insyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan pengajaran makro RPH yang kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama saya sendiri As-Salihin bin Safri. Yang kedua saya Khairul Faizi bin Abdul Basit. Dan saya Hafiz Ikmal bin Khairuddin. Baik, saya akan membentangkan RPH pengajaran makro. Okey murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Alhamdulillah, sihat-sihat. Dah makan? Ini Puasa. puasa Ustaz, Allah. puasa. Oh lupa, hari ni puasa. Semua puasa hari ni ke? Saya puasa Ustaz. Okay, Puasa. sebelum kita mulakan pengajaran ataupun pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak pilih seorang daripada kamu sebagai imam cilik untuk membacakan doa. Okey. Ustaz nak pilih Hafiz lah. Hafiz. Boleh bacakan doa. Dan Boleh. yang lain boleh aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, bagus Hafiz. Okey, baik. Kita teruskan dengan pengajaran ataupun sekarang ni Ustaz nak tunjuk kamu satu video. Okey. Kamu dah sedia ke belum? Sudah. Okey, bagus. Bagus Faizi. Hafiz sedia? Dah sedia ke? Sudah sedia Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Ustaz akan paparkan satu video Omar dan Hana. Sekejap. Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Omar dan Hana. Saidina Abu Bakar. Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, Baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestina. dalam satu malam saja. Biar betul. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, peniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenadalah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, Membenarkan kata-kata, dia pun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, Sahabat Okey, baik. Okey. Sekarang ni Ustaz nak tanya, kamu seronok tak tengok video tadi? Sono. Seronok. Menarik Ustaz. Menarik kan? Menarik. Lagu dia bagus kan?
Okey. Sekarang ni kamu kenal tak siapa Abu Bakar? Sahabat Rasulullah. Betul. Siapa Abu Bakar ni macam mana dengan Rasulullah? Bila ada orang kata tadi uh, Rasulullah jumpa dengan Jibril. Lalu Abu Bakar dia buat apa? Siapa ingat? Abu Bakar dia percaya. Dia membenarkan kata dia. Oh, betul Faizi dan Hafiz. Okey. Abu Bakar dia membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah. Jadi untuk hari ini daripada ciri-ciri yang ada pada Abu Bakar tadi, hari ini kita nak belajar tentang apa? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Ustaz tertanya-tanya tapi kamu tak tertanya ke? Cuba tanya. Cuba jawab. Pasal kisah Abu Bakar ke Ustaz? Kurang tepat. Faizi? Mungkin pasal sahabat ke? Sebab kan ada sahabat Rasulullah. Ya betul. Siapa sahabat Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adab bersahabat. Okey. Oh, baik. Baik Ustaz. Okey murid, semua masih bersama dengan saya ke? Masih bersama dengan Ustaz ke semua? Sila Red. Ya Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, masih bersama ya. Okey. Jadi tadi Ustaz Solihin yang tadi kita dah tahu yang kita akan belajar adab bersahabat kan. Adab bersahabat. Jadi sebelum kita nak masuk pada lebih lanjut, kita kena tahu lah apa dulu maksud sahabat lah kan. Jadi Ustaz terangkan apakah itu maksud sahabat. Okey, sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Jadi itulah maksud sahabat, iaitu orang yang kita kenal, yang dikenal rapat dan dia pun disukai ataupun suka antara satu sama lain. Itulah sahabat. Dan antara ciri-cirinya lagi, mereka ni ataupun sahabat ni akan sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah ataupun senang. Itulah maksud sahabat lah yang murid-murid kena tahu. Jadi sahabat ni antara orang yang kita perlu carilah sebagai bantuan dalam kehidupan kita lah. Kalau tak ada sahabat, kita rasa macam sunyi je. Jadi kita perlu carilah sahabat supaya kita dapat sentiasa dibantu ataupun ada orang yang menyokong kita kan. Jadi nak tanyalah, Hafiz dengan Soli ni ada sahabat tak? Ada. Ada sahabat, Alhamdulillah. Jadi kalau dah ada sahabat tu, jaga baik-baik. Sahabat saya Hafiz Ustaz. Wah, terbaik. Alhamdulillah. Jadi jaga. Solihin kena jaga Hafiz. Bersahabat pastikan sampai ke syurga insyaAllah. Okey Okey, jadi itu adalah maksud sahabat lah. Seterusnya, kita tahu maksud sahabat, kita tengok hadis pula. Hadis ni berkenaan dengan adab bersahabat. Okey. Jadi, Ustaz bacakanlah kan. Nabi Muhammad SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang itu daripada kamu sehingga kamu kasih saudara yang lain seperti diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud pada hadis ni, apa yang kita boleh dapat kan? Apa
ibrah je. Kita dapat tahu tidak sempurna iman seorang tu jika jika dia sehingga kamu ataupun sehingga kita lah kasih saudara kita yang lain seperti diri sendiri. Maksudnya kita kena kasihilah ataupun lebih kata erti kata lain kita sahabat lah. Erti kata lain kita perlu mengasihi mereka. Sahabat tu seperti kita diri sendiri kita. Kalau kita tak kasihi mereka seperti kita tak kasihi diri sendiri, maka tak kita punya iman tu tak sempurna lah. Maksudnya penting sahabat tu kita perlu kasihi mereka, cuba kasihi sahabat kita, baru kita punya iman kita akan sempurna lah seperti mana kita kasihi diri kita sendiri. Jadi Hafiz dengan Solihin kena saling bantu-bantu, tolong-menolong kan. Kalau Solihin susah, Hafiz tolong kan. Kalau Hafiz susah, Solihin pula tolong. Jadi perlu sahabat ni perlu antara satu sama lain kena tolak ansur kan. Kena jagalah persahabatan tu hingga sampai besar kalau boleh. Sampai besar tu pastikan masih dihubungi kan. Janganlah terputus kadar di sekolah rendah saja. Sekolah menengah pun nanti dah masuk sekolah pun berlainan. Sekolah pun pastikan kena berhubung lah. Itulah antara hadis adab sahabat ni. Okey Jadi seterusnya Okey, baiklah murid-murid. Tadi kita dah belajar maksud dan hadis tentang sahabat. Tentu Ustaz nak Solihin tolong ulang balik. Apa maksud sahabat? Sahabat yang saya faham tadi ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Betul. Itu maksud sahabat. Jadinya sekarang ni Ustaz nak tanya beberapa soalan. Ya. Jika kamu nampak sahabat kamu tu dia tengah sakit, apa yang kamu buat? Siapa-siapa boleh jawab? saya. Ya. Jadi bila sahabat kita sakit tu kita kena bantulah. Contohnya kita bagi ubat kan. Kalau kita ada ubat, kita bagi ubat kan. Kalau kita ada contoh macam plaster je luka ke, kita bagi plaster. Ya. Pastikan bantulah kawan. Kita Sahabat kita. ziarah dia Ustaz, ziarah. Betul Ustaz Betul. Faiz. Lama kita boleh ziarah rumah dia kalau dia sakit terlentang ke. Betul tu Pak Izzi dengan Solin. Okey. Jika sahabat tu dia tengah sedih ataupun dia buat salah, apa yang kamu lakukan? Kalau Solin? kita kena maafkan dia. Dia buat Kalau salah. kalau saya kena tegur dia lah Ustaz. Sebab dia dah salah. Betul tu Tegur je. Solin. Betul. Jika kawan kita buat salah, kita tegurlah. Baru tanda sahabat. Kalau kawan buat salah, kita tak tegur, nanti dia akan buat lagi salah tu. Okey. Seterusnya, kalau kita macam ada perselisihan faham dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat kita, apa yang kita perlu elakkan? Okey, Ustaz nak Faizi tolong jawab. Jika ada perselisihan faham antara kawan kita, kita kena betul ansur ataupun berbincang balik. Maksudnya pastikan benda tu clear ataupun jelas lah supaya tidak ada pergaduhan yang menyebabkan hal-hal kecil. Itu akan merosak, menjejaskan persahabatan lah. Okey, betul tu Faizi. Tahniah. Jadinya bila kita ada perselisihan faham dengan sahabat, kita perlulah mengelakkan daripada mengamalkan kata-kata kesat, kita bertolak ansur dan kalau boleh janganlah bawa sampai gaduh. Okey. Okey, Ustaz nak kamu Ustaz nak kamu isikan jawapan-jawapan tu dalam Jamboard yang akan Ustaz bagi. Okey. Baik Ustaz.
Dia boleh isi. Cara nak isinya kamu tambah, kamu tekan sticky note ni, kamu tekanlah apa-apa, dan kamu tekan save. Nanti dia akan keluar. Okey, macam tu. Ustaz bagi dalam masa 2 minit je untuk kamu tulis. Ustaz bagi masa lebih lah, 5 minit kamu tulis. Okey Ustaz. Okey, saya rasa kamu dah cukup masa dah. Mari kita tengok jawapan kawan-kawan kamu. Okey. Yang pertama, adab-adab sahabat pertama. Sentiasa mendoakan sahabat. Betul ke salah? Haizi, betul ke salah? Sentiasa mendoakan sahabat. Betul Ustaz. Kenapa betul? Sebab tu perlakuan yang baik dah Ustaz terhadap sahabat kita. Betul. Kita doakan sahabat kita kan. Pada seorang sahabat, kita perlulah mendoakan kebaikan untuk dia. Jika dia dalam kusut, di tengah stres, kita doakan dia supaya dipermudahkan urusan. Okey, jawapan yang kedua. Tolong kawan dalam kesusahan. Betul tak jawapan ni? Solihin. Betul Ustaz. Kenapa betul? Sebab kalau kita nampak kawan kita dalam kesusahan, kita kena tolong Ustaz. Takkan tak nak tolong sebab dia kawan kita. Betul tu. Kalau kita perlulah tolong kawan kita dalam kesusahan sebab boleh jadi satu hari nanti bila kita dalam kesusahan, dia yang tolong kita pula nanti. Jawapan yang ketiga. Elakkan berkata kesat dan sengketa. Betul ke salah jawapan ni Faizi? Ya betul Ustaz sebab yelah tak elok kita kata perkataan-perkataan yang kesat kat kawan kita kan. Mencarut lah orang cakap kan. Dan bersengketa pun ataupun bergaduh pun tak elok. So itulah kita kena elakkan Ustaz. Betul tu Faizi. Jadinya kenapa kita tak boleh kata kesat kat kawan kita sebab dia akan rasa sakit hati, dia akan pendam perasaan tu dan akan membawa kepada pergaduhan. Dan pergaduhan ni benda yang tidak baik. Okey, seterusnya jawapan yang keempat. Memberi nasihat kepada kawan. Betul tak jawapan ni Solihin? Betul Ustaz. Ya, Sebab kalau kawan kita dah ada salah, kita kena bagi dia nasihat. Ataupun contoh kalau dia dalam kesusahan macam tadi kan, kita pun kena bagi nasihat kat dia. Sebab nanti kita bagi semangat, dorongan kat dia, nanti dia jadi semangat balik lah. Betul tu Solihin. Jadinya apabila kita nampak kawan kita buat salah ataupun dia tengah sedih, kita bagilah teguran kat dia, kita bagi nasihat kat dia supaya dia tidak mengulangi kesalahan itu ataupun dia menambahkan motivasi kepada dia untuk menjadi lebih baik. Jadinya
kita perlulah mengamalkan adab-adab bersahabat ni. Kita perlukan doa, kita perlu mendoakan kepada mereka. Kita perlu tolong sahabat kita dalam kesusahan. Kita tak boleh bergaduh dengan mereka, dan kita juga perlu sentiasa memberi nasihat kepada mereka supaya persahabatan kita tu semakin manis dan semakin kekal. Okey. Faham Ustaz? Terima kasih kepada Solih dan Faizi. Tahniah. Okey, baik. Jadi kita tadi dah belajar tentang maksud bersahabat, tentang dalil sahabat, dan apa tadi? Ni ada bersahabat lah kan. Jadi sekarang ni kita akan beralih kepada kenapa kita kena beradab dengan bersahabat. Kepentingan kita adab bersahabat. Jadi untuk kita lebih faham, Ustaz nak kamu bincang secara berpasangan dalam kumpulan, apa dia kepentingan yang kamu boleh bagi ataupun boleh bincang dalam kumpulan, dan Ustaz nak minta kamu letak dalam Padlet. Sekejap ya Ustaz bagi. Baik Ustaz. Oh, boleh Ustaz, boleh. Okey, semua boleh ya? Okey, mantap. Bagus. Semua masih bersemangat? Semangat. Masih semangat Ustaz. Semangat nak belajar. Alhamdulillah. Okey, jadi semua boleh masuk kat Padlet yang Ustaz bagi di ruangan komen. Okey. Nampak tak slide ni? Nampak tak Padlet ni? Oh, nampak Ustaz, nampak. Nampak, Lawa Ustaz. Okey, boleh tulis apa yang kamu bincangkan dalam Padlet ni. Dalam kumpulan Okey, tadi dan Ustaz. tulis dalam. Okey. Alhamdulillah, bagus. Nampak jawapan-jawapan kamu tu sudah okey, Ustaz nak tengok jawapan-jawapan kamu ni. Okey. Yang pertama, mendapat pahala daripada Allah. Okey, mendapat pahala daripada Allah. Hafiz, kamu rasa betul ke jawapan ni? Kepentingan adab bersahabat. Saya rasa betul Ustaz. Betul? Ya, Yakin? Ustaz. Okey, Yakin Ustaz. Betul. Jawapannya mendapat pahala daripada Allah. Okey, bagus. Okey, kenapa kita dapat pahala? Sebab bila kita mengamalkan adab bersahabat, Allah suka dengan orang yang sentiasa mengamalkan adab-adab bersahabat. Jadi insya-Allah kita akan diganjarkan dengan pahala. Okey. Dan seterusnya. Yang kedua, Faizi boleh bacakan tak jawapan yang kedua? Boleh Ustaz. Memupuk kasih sayang. Ya, okey, memupuk kasih sayang. Faizi, betul ke jawapan yang kedua ni, memupuk kasih sayang antara sahabat? Betul Ustaz, sebab sahabat kita tu kita kena kasih sayang lah kan. Apa-apa
masalah boleh share kan. Itulah. Betul tu Faizi, bagus. Jawapan yang cantik. Jadi yang betul macam Faizi cakap tadi, rakan ni sebagai orang yang paling rapat lah dengan kita. Jadi kita kena berkasih sayang dengan dia. Maksudnya sentiasa mengambil tahulah pasal dia. Dan yang seterusnya, yang ketiga, Hafiz boleh bacakan tak? Boleh Ustaz. Okey, boleh. Sentiasa mengambil berat tentang sahabat Ustaz. Ya. Okey, Hafiz. Mengambil berat tu macam mana? Yang kamu rasalah, contohnya. Contoh. Bagi Contohnya Ustaz. Contoh kalau dia tak datang sekolah hari tu, jadi kita macam tak tahulah kenapa dia tak datang. Kita pergi rumah dia petang tu, tanya dia. Ya, betul. Yelah, kot-kot lah kalau dia tak sihat ke kan. Jadi, sebagai sahabat, kita kena mengambil berat tentang sahabat kita. Contohlah, Hafiz dia tak sihat. Lepas tu, Pak Izzi kat sekolah takkanlah nak duduk saja, betul tak? Mesti dia tertanya-tanya kenapa Hafiz tak datang. Jadi, Pak Izzi bolehlah pergi ke rumah Hafiz, tanya kenapa dia tak datang, kena ambil berat lah. Okey, maksudnya kat situ betul lah jawapan Hafiz. Bagus Hafiz. Okey, yang seterusnya merasa kemanisan iman dan persahabatan. Okey, kat sini ya betul. Bila kita mengamalkan adab bersahabat ni, kita akan merasa kemanisan iman. Kemanisan dalam persahabatan. Situ kita akan timbul lah perasaan. Maksudnya perasaan kasih sayang lah antara sahabat. Bukan kasih sayang antara yang selain jantina ya. Ni antara persahabatan. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan. Okey. So start simpulkan kat situ. Jadi pentingnya kita untuk mengamalkan adab bersahabat supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita dapatlah input-input yang baik, kita dapat membentuk diri kita, peribadi kita dengan baik dan seterusnya dan sebagainya. Okey. Faham Ustaz? Faham Ustaz? Faham ke? Alhamdulillah. Faham Ustaz? Tahniah. Jawapan kamu sangat bagus. Alhamdulillah. Okey, jadi murid, kita dah belajar maksud kan. Kita dah belajar apa dalil adab bersahabat kan. Iaitu hadis tadi kan, kita dah belajar adab bersahabat kan, kepentingan bersahabat. Dah banyak dah kita belajar kan. Jadi Ustaz nak bagi soalan lah. Kita nak bermain sikit. Kita nak bermain. Tapi sambil kita bermain tu, kita menjawab soalan. Sambil kita menjawab soalan tu, tambahkan kita dapat mengukuhkan lagi lah kita punya pengetahuan ataupun ilmu tentang adab bersahabat. Okay, jadi Ustaz akan tayangkan lah kita punya permainan ni. Sekejap. Ustaz akan tayangkan ya. Dan Ustaz pun akan ada bagi link lah dekat chat boleh tengok. Okay, jadi ayo kita jawab. Okay, Ustaz akan panggil seorang-seorang lah sambil kita menjawab ni kan. Okay. Jadi, soalan pertama, bersangka baik dengan sahabat. As-Salihin, sila jawab. Bersangka baik dengan sahabat. Adab bersahabat Ustaz. Adab bersahabat, okey. Kita tengok jawapan dia nanti Seterusnya, soalan yang kedua, memberi salam dan kata-kata yang baik kepada sahabat. Hafiz, saya jawab, agak-agak itu adab ataupun tidak? Kita baru belajar lagi. Ustaz nak mengukuhkan lagi tentang adab. Memberi salam, kata baik. Beradab Ustaz.
Adab Ya Ustaz, beradab. Okey, adab. Okey. Seterusnya soalan ketiga kita Sazli. Okey, Solihin pula. Lagi sekali Solihin. Jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Saya rasa adab bersahabat juga aku Ustaz. Tak sahabat Okey, tak apa. Seterusnya Hafiz. Menghina rakan dengan memanggil nama yang tidak baik. Tak sahabat Ustaz. Tak beradab Ustaz. Tidak beradab. Okey. Soalan yang terakhir. Solihin baliklah. Menipu rakan apabila melakukan kesalahan. Jawapan dia ada satu je Ustaz, tidak beradab. Saya pilih yang tidak beradab Ustaz. Okey. Okey. Okey, jadi jawapannya Alhamdulillah betul semua. Okey. Jadi Ustaz nak tengok baliklah, kita ulang kaji balik. Sangka baik dengan sahabat ni merupakan adab kita lah pada sahabat-sahabat kita kan. Kita kena sangka baik lah. Janganlah kita buruk sangka. Kita fikir tak elok tentang sahabat kita. Tak elok. Kita bersahabat ni kita kena sentiasa sangka baik kan. Apa yang dia lakukan tu kita anggap je semua tu baik. Asalkan yang buat tu betul. Kalau kita tengok dia buat salah, apa perlu kita buat? Kalau dia buat salah, kita kena buat apa? Salin. Tegur dia Ustaz. Tegur. Okey. Jadi bersangka baik ni pastikan kita bersangka baik pada perbuatan yang betul lah, perbuatan yang baik. Seterusnya memberi salam dan kata-kata yang baik pada sahabat. Jadi dia pun merupakan adab bersahabat lah. Kita jumpa rakan kita bagi salam. Jadi dalam hadis, ada satu hadis ni cakap bila kita memberi salam ni, dia Nabi dulu kalau nak bagi salam ni, dia berebut. Maksudnya siapa yang bagi salam paling awal tu, pahala dia lebih lah. Maksudnya kita kena berebut buat baik ni. Bila kita jumpa je sahabat-sahabat kita kan. Bukan kadang sahabat. Kita jumpa orang lain pun kita kena bagi salam kan. Dan kata-kata yang baik pada sahabat. Kita pun kena memberi kata-kata yang baik pada sahabat lah. Seterusnya jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Jadi kita dah jujur. Kita jujur ni penting lah dalam persahabatan. Kita apa-apa pun janganlah kita menipu. Kita jangan yalah, apa-apa yang diberitahu, apa pun yang disampaikan tu kita perlu jujur. Dalam sahabat ni. Jangan sekali kita menipu ataupun orang cakap apa, jangan ni lah ada dalam muka ke kan, cakap belakang. Kita jujur je depan sahabat kita. Seterusnya, menghina rakan dengan memanggil nama yang tidak baik. Ini memang jelas-jelas lah kita menghina tu merupakan satu perkara yang tak elok lah atau perkara yang buruk. Tadi kita baru belajar kan, menghina ni memang satu, kita mengeluarkan kata-kata yang kesat tadi kita belajar kan. Jadi itu salah satu kita menghina lah. Kita tak elok, memang tidak dibenarkan sama sekali ataupun memang kita kena jauhkan lah daripada menghina rakan dengan memanggil nama yang tidak baik. Menipu rakan apabila melakukan kesalahan. Jadi kalau kita dah lakukan kesalahan, kita jujur je. Kita dah belajar tadi, jangan menipu. Kita jangan menipu. Bila kita lakukan kesalahan tu, kita beritahu je. Hafiz, tadi aku terambil duit kau. Macam tu. Saling kena cakap macam tu kat Hafiz. Kalau kalau bersahabat ni, dia akan saling memaafkan lah. Sebab kita dah menjaga persahabatan tu. Jadi kalau dia buat salah tu, dia jujur, insyaAllah sahabat kita tu akan maafkan kita sebab kita jujur. Kalau kita ambil duit je, kita tak beritahu je, tak marah sahabat kita tu kan. Jadi bila dah marah tu mungkin akan boleh terputus dengan sahabat kan. Akan inilah hilang kawan cakap macam tu. Jadi alhamdulillah semua dapat jawab dengan baik. Pemahaman kamu semua terhadap adab sahabat ni pun saya rasakan cukup baiklah. Maka sebab semua dapat jawab dengan baik, jawab dengan betul. Jadi Ustaz nak simpulkan, jadi kita dah belajar semua kan. Kita dah belajar pasal adab ni. Jadi kita kena aplikasikan lah pada kawan-kawan kita. Jangan kita perlu sangka baik, memberi salam kan. Jujur dan ikhlas. Jangan menghina rakan kita, jangan juga menipu rakan kita. Jadi itulah simpulannya. Jadi harap kamu semua dapat aplikasikan ataupun lakukanlah kat kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kamu semua kan. InsyaAllah.
Okey. Kita dah nak habis kelas dah. Jadi sebagai kesimpulan lah, Ustaz nak seorang rumuskan apa yang kamu faham. Okey, saya nak solehin. Boleh tak solehin? Kalau rumuskan Boleh Ustaz. persahabatan yang kita belajar. Apa yang saya faham daripada pembelajaran hari ini, sahabat ni orang yang paling rapat dengan kita. Macam kawan saya Pak Izzy, itu yang paling rapat dengan saya lah. Lepas tu apabila saya ada kawan, saya kena jaga adab-adab bersahabat. Contohnya kalau dia buat salah, kita kena tegur dia Ustaz, tegur sahabat. Tak boleh biar, sebab apa? Sebab kalau dia salah, kita kena tegur supaya dia tak buat kesalahan tu lagi. Okey, betul. Betul tu Solihin. Jadinya apabila kita dalam persahabatan, kita perlulah mengaplikasikan adab-adab bersahabat supaya persahabatan kita diredai oleh Allah, persahabatan kita kekal hingga jannah dan persahabatan kita membawa pelbagai manfaat dalam hidup kita. Jadinya untuk itu Ustaz nak memberi galakan kepada anak-anak murid supaya sentiasalah kita mengaplikasikan, kita menggunakan, kita melakukan adab-adab persahabatan supaya hidup kita menjadi lebih aman dan damai di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, sebelum kita tamatkan kelas, Ustaz nak ucapkan sekian, terima kasih dan tahniah kepada anak-anak murid. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu sahaja daripada kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.